Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 dari kelas penghayatan etika dan peradaban kumpulan C akan menerangkan tentang satu tajuk iaitu kontrak sosial teras pemuafakatan kaum. Nama saya Muhammad Azri Azmin bin Kamaruzaman yang memegang nombor matrik di 201920919115. Okey, dalam tajuk ini kami akan menerangkan 4 elemen, antaranya pengenalan, kesan-kesan, dasar-dasar kerajaan dan kesimpulan. Pengenalan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kontrak sosial? Kontrak sosial bermaksud perpaduan sebuah negara sebagai satu perjanjian individu yang bersetuju menyerahkan haknya untuk memerintah, di mana kontrak sosial di Malaysia ini adalah satu persetujuan yang dicapai sebelum merdeka di kalangan wakil dari UMNO, MCA dan MIC. Okey. Pemuafakatan ini terjadi antara 3 rakyat dan pemimpin dari 3 kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina, India menerusi perlembagaan persekutuan iaitu dikenali sebagai Malayan Union pada tahun 1946. Seterusnya, antara kesan kewujudan kontrak sosial adalah keistimewaan orang Melayu. Di bawah perkara 153, YIDPA perlu melaksanakan dasar melindungi keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak dan dalam masa yang sama membuat persiapan untuk mereka dari segi jawatan dalam perkhidmatan awam, pemberian beasiswa, bantuan dalam kemudahan pendidikan yang lain serta permit atau lesen yang diperlukan. Dalam masa yang sama, keistimewaan orang Melayu ini di bawah peruntukan 89 dan 90 di mana yang memberi kuat kuasa undang-undang perlembagaan dengan melindungi tanah rezerv orang Melayu daripada diselenggara oleh orang bukan Melayu. Dalam masa yang sama, kedudukan istimewa orang Melayu tidak mutlak dan seimbang dengan kepentingan kaum lain dari segi hak kewarganegaraan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan siswa layanan. Terima kasih kepada pertama mengenai pengenalan dan isi pertama. Jadi sebenarnya saya akan menerangkan tentang isi kedua. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengenalkan saya Nur Intan Tasha binti Kamudian memegang nombor majlis di 202010957709. Isi kedua saya adalah kedudukan Raja-Raja Melayu, yang mana kedudukan Raja Melayu merupakan kedudukan yang paling tinggi dan tidak boleh disangkal oleh mana-mana pihak kerana ia terdapat dalam perlembagaan persekutuan. Maka dengan itu terdapat 4 bahagian dalam kedudukan Raja-Raja Melayu itu, iaitu yang pertama adalah Raja Perlembagaan. Okey, sebelum itu saya akan menggunakan buku pekerjaan ini sebagai salah satu data untuk saya menghuraikan segala mengenai kedudukan Raja-Raja Melayu. Okey, bagi maksud Raja Perlembagaan itu apa? Raja Perlembagaan itu bermaksud sistem raja mengikut perlembagaan, yang mana Yang di-Pertua Agong bertindak menurut nasihat Jemaah Menteri, manakala Raja Sebuah Negeri bertindak mengikut Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri iaitu ESCO. Okey, bagi bahagian kedua adalah mengenai YDPA sebagai pemerintah. YDPA itu siapa? YDPA itulah Yang di-Pertuan Agong, dan Yang-di-Pertua Agong mempunyai perintah dan baginda merupakan ketua negara yang mempunyai bidang kuasa yang amat luas dan banyak. Terdapat 3 cabang kuasa yang baginda ada, iaitu pertama adalah eksekutif, kedua adalah perundangan dan ketiga adalah kehakiman. Mengenai eksekutif baginda mempunyai kuasa untuk memanggil Perdana Menteri, manakala bagi perundangan pula baginda mempunyai kuasa untuk memanggil parlimen dari semasa ke semasa. Manakala bagi seterusnya mengenai kehakiman pula, baginda mempunyai kuasa untuk melantik ketua kehakiman negara bagi itu tindakan semua kes-kes yang terdapat di negara Malaysia. Seterusnya adalah bahagian ketiga, iaitu mengenai Raja atau Sultan dan Yang di-Pertua Negeri merupakan ahli majlis raja. Mesti komplain kenapa ada Raja dan Sultan. Okey, Raja atau Sultan itu raja ada satu negeri saja menggunakan
kata nama asli iaitu negeri Perlis. Manakala Sultan pula kata nama asli digunakan oleh kebanyakan negeri-negeri seperti Johor, Kedah dan lain-lain. Okey, bagi yang di-Pertuan Negeri terdapat 4 negeri sahaja yang menggunakan yang di-Pertuan Negeri iaitu negeri Pulau Pinang, wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Okey, mengenai ahli Majlis Raja-Raja ni yang di-Pertuan Negeri tidak punya kuasa untuk campur tangan mengenai pengubahan YDPA, melantik YDPA dan menceritakan tentang keistimewaan Raja-Raja Melayu. Jadi yang di-Pertuan Negeri tidak punya kuasa berkenaan. Okey, akhir sekali adalah mengenai Raja atau Sultan merupakan ketua agama bagi negeri masing-masing, yang mana semua raja atau negeri menjadikan ketua agama bagi negeri masing-masing. Tapi hanya ada 4 negeri saja ketua agamanya merupakan yang di-Pertuan iaitu negeri Melaka, negeri Pulau Pinang, wilayah Sabah dan Sarawak. Itu saja daripada saya. Sekian, saya Intan Tasha. Bye-bye. Hai, nama saya Nurul Syafwani binti Sarifuddin, nombor matriks D2020109249. Seterusnya ialah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Menurut Ramadan Zikri Ismail bin Kosman dan Tuan Haji Muhammad Lasa bin Yahya, bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen, dengan syarat tiada seorang pun yang boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan atau daripada mengajarkan atau belajar apa-apa bahasa lain. Tiada apa-apa jual dalam fasal ini boleh menjejaskan hak kerajaan persekutuan atau hak mana-mana kerajaan negeri untuk memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum di dalam persekutuan. Bahasa Melayu berperanan sebagai perakuan kejati dirian diri bangsa Malaysia demi memenuhi maksud kemajuan mengikut acuan sendiri seperti yang digariskan dalam Wawasan 2020. Semua kaum di Malaysia sejak dahulu lagi telah menggunakan satu bahasa rasmi iaitu bahasa Melayu. Namun, sedarkah kita akan kelunturan penggunaan bahasa Melayu pada era globalisasi ini? Masyarakat kini lebih menggunakan bahasa Inggeris dan juga bahasa rojak. Di Malaysia, penggunaan bahasa asing khususnya bahasa Inggeris dilihat lebih diutamakan berbanding dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai medium bahasa utama di negara ini. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya menggunakan dan memartabatkan bahasa Melayu di serantau Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif Afnan bin Abdul Razak dari ISMP Pendidikan Jasmani dengan Kepujaan, bernombor metrik di 2019-1912. Baik, bagi meneruskan isu dalam poster kami, iaitu isu yang keempat ialah agama Islam sebagai agama persekutuan. Baik, dalam konteks ini, Islam merupakan agama rasmi atau agama persekutuan, tetapi agama lain tetap boleh diamalkan dengan aman. Sebagai contoh, terdapat agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian dan sebagainya. Seterusnya, bagi negeri-negeri yang mempunyai raja, ketua agama Islamnya ialah raja atau sultan bagi negeri berkenaan. Sebagai contoh, Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor dan Perak. Baik, yang di-Pertuan Agong ialah ketua agama Islam bagi negeri yang struktur pemerintahannya tidak beraja. Baik, bagi negeri-negeri tersebut ialah seperti negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Dan yang seterusnya, seperti yang diperuntukkan dalam perkara 11.4, agama lain tidak boleh disebarkan kepada penganut agama Islam. Bagi isu yang kelima, iaitu kewarganegaraan melalui kuatkuasa undang-undang. Baik, dalam situasi ini, kewarganegaraan melalui kuatkuasa undang-undang diberikan kepada orang-orang yang lahir pada atau selepas Hari Malaysia, iaitu 16 September 1963. Kedua,
seseorang yang dilahirkan di Malaysia dan pada ketika itu salah seorang ibu bapanya merupakan warga negara atau pemanfaatan tetap Malaysia. Dan ketiga, seseorang yang dilahirkan di luar negara akan tetapi bapanya adalah seorang warga negara yang lahir di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syazwani binti Abdul Aziz memegang kad metrik bernomor D20201095707. Terdapat 4 dasar yang menyokong kontrak sosial ke arah meningkatkan perpaduan. Dasar yang pertama ialah rukun negara. Rukun negara diperkenalkan setelah berlaku peristiwa hitam, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Rukun negara menjadi satu amalan cara hidup berterusan bagi melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri, bermaruah, bersifat terbuka, setia, bersatu padu, berwawasan, dan beretika dengan wawasan negara. Ini menunjukkan bahwa rukun negara menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi yang kaya dan berbagai corak di negara ini. Dasar yang kedua ialah dasar ekonomi baharu. Dasar ekonomi baharu diwujudkan setelah negara mencapai kemerdekaan, yaitu pada tahun 1970. Tujuan dasar ekonomi baharu ini ditubuhkan sebagai pembangunan ekonomi dan program perpaduan, yaitu seperti pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum dengan pemberian subsidi. Dasar yang ketiga ialah dasar kebudayaan kebangsaan. Dasar kebudayaan kebangsaan merupakan asas daripada gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971. Kebudayaan turut memainkan peranan penting di dalam usaha mewujudkan perpaduan, terutamanya bagi negara yang berbilang kaum seperti negara kita Malaysia. Bertujuan untuk mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan serta memupuk dan memelihara kepribadian yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan. Dasar yang keempat ialah dasar pendidikan negara. Dasar pendidikan negara yaitu ditubuhkan melalui Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan di mana pengakuan matlamat akhir bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Secara kesimpulannya, kontrak sosial merupakan perkara asas yang menjadikan Malaysia sebuah negara yang merdeka. Tanpa kontrak sosial ini, negara Malaysia tidak akan mencapai kemerdekaan 1957. Kerana tanpa kontrak sosial ini, pihak British menjadikan permuafakatan sebagai prasyarat kemerdekaan. Justru itu, sebagai rakyat Malaysia harus membuang sikap mementingkan diri sendiri dan sentiasa tolong-menolong tanpa mengira kaum maupun bangsa. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.